Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ulang kaji sedikit tentang momentum ya, topik momentum. Okay, yang pertama kita kena tahu definisi bagi momentum lah. Okay, kalau tak hafal boleh tengok kepada dia punya formula. Okay, formula dia iaitu momentum sama dengan jisim darabkan dengan laju. Okay, so jadi kamu boleh tulis definisi untuk momentum adalah hasil darab. Boleh tulis hasil darab jisim dengan laju. Jisim dengan laju. Okey, so kita tahu formula ni je. Okey, ni jisim dan B ni adalah laju. So hasil darab jisim dengan laju. Okey, tu definisi untuk momentum. Okey. Dan unit SI dia dah ni lah, kgms negatif 1. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan situasi lah, sebelum dan selepas pelanggaran bagi momentum. Okey, katakanlah momentum ni bola bergerak dan bola ni sedang tidak bergerak lah. So jadi U dia adalah kosong. Okey, so jadi katakan momentum kat sini adalah 4 kg ms negatif 1. Ini momentum dia. Dari sini momentum sebab dia tak bergerak, so jadi cikgu letak momentum kat sini adalah kosong lah. Okay. So ni selepas A ni, bola A ni masih bergerak, bola B ni pun masih, bola A masih bergerak, bola B pun masih bergerak. So jadi cikgu tekan B selepas berlanggar momentum adalah 2 kgms. Dan selepas pun yang ni dia punya ni pun sama, iaitu 2 kg ms negatif 1. Okey, so jadi katakan berapakah jumlah, katakan cikgu tanya kamu, berapakah jumlah momentum sebelum pelanggaran. So jadi jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah momentum yang A ni, A campurkan dengan momentum dengan B. Okey, so jadi 4 campurkan dengan kosong. So kita dapat 4 kg ms negatif 1. So jadi ini momentum sebelum. Jumlah momentum sebelum. Okey, sekarang kita nak cari selepas pelanggaran. Okey, berapakah nilai momentum selepas pelanggaran? So, jadi momentum selepas pelanggaran adalah 2 campurkan dengan 2. So kita dapat 4 kg ms negatif 1. Okey. So ni adalah momentum selepas pelanggaran. Okey. So kita check momentum sebelum dengan selepas sama tak? Okey. So kita tengok sebelum 4 kg ms negatif 1, selepas pun 4 kg ms negatif 1. So jadi maksudnya momentum dia sebelum dengan selepas, adalah sama. Okey, momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okey, momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Okey. So jadi bila momentum sebelum dengan momentum selepas ni sama, kita boleh namakan dia sebagai prinsip keabadian momentum. Okey. Di mana prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Barulah dinamakan ini, dinamakan yang ini ni sebagai prinsip keabadian momentum. Apa maksud prinsip keabadian momentum? Momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Tapi dia ada syarat. Okey, syarat dia adalah tiada sebarang daya luar yang bertindak. Itu syarat dia. Okey. Kalau dia ada daya luar yang bertindak kepada dia tu, nanti jumlah momentum dia tak akan sama. Okey. So syarat untuk prinsip keabadian momentum ni berlaku adalah tiada sebarang daya bertindak, daya luar bertindak. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak ajar kamu tentang pelanggaran kenyal dan tidak kenyal. Okey.
apa itu pelanggaran kenyal dan pelanggaran tidak kenyal. Okey, kita tengok kat ni internet ya. Okey, pelanggaran kenyal. Okey, pelanggaran kenyal ialah pelanggaran di mana jumlah tenaga kinetik dikekalkan sepelanggaran. Maksudnya jumlah kinetik sebelum pelanggaran sama dengan jumlah kinetik selepas pelanggaran. Jumlah tenaga kinetik sebelum sama dengan jumlah kinetik selepas. Okey, dan dalam pelanggaran kenyal kedua-dua objek terpisah selepas pelanggaran. Okey, macam contoh tadi gambar tadi, dia terpisah kan. Okey. Jumlah momentum diabadikan selepas pelanggaran. Okey, diabadikan. Maksudnya momentum sebelum dengan momentum selepas adalah sama. Okey, manakala untuk pelanggaran tak kenyal pula, okey, pelanggaran yang tak kenyal ialah di mana jumlah tenaga kinetik tidak kekal selepas pelanggaran. Okey, contohnya objek itu melekat. Okey, contohnya dalam pelanggaran tak kenyal kedua-dua objek melekat baik sementara atau kekal. Okey, lepas dia berlanggar tu dia melekat. Okey, jumlah momentum diabadikan selepas pelanggaran. Okey, jumlah tenaga diabadikan selepas pelanggaran. Okey. Itulah beza pelanggaran tak kenyal dan kenyal. Okey, cikgu ulang balik. Okey, pelanggaran kenyal. Okey, dia tidak pencantum jadi kita akan guna M1 U1 campur M2 U2 sama dengan M1 campur M2 B2. U ni halaju awal lah, B ni adalah halaju akhir. Okey, pelanggaran tak kenyal pula, dia lepas berlanggar tu dia akan bercantum atau melekat. Okey, pelanggaran. Okey, so kita punya M1 U1 campur M2 U2 sama dengan M1 plus B2 darab dengan B. Ni kan dia percantuman sebab dia kena tambah. So ni pelanggaran tak kenyal. Okey, jumlah kinetik tenaga kinetik sebelum dan selepas dia tak sama. Okey, pelanggaran kenyal, jumlah tenaga kinetik sebelum dan selepas adalah sama, dan prinsip gabarian prinsip gabarian momentum diabadikan. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.